بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Muka surat apa? 13. Tanah. Tengok muka surat 13, 16 daripada bawah. Ketiga, keempat. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya membaca Fatihah serta Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Keempat daripada rukun semayang. Ingat, rukun semayang ada apa? Iaitu ada 14. Setengah kata 13. Setengah kata 17. Lagi. Jadi ada belakang. Di sini hak baca kita ni dia ada 14. Tengok. Yang nama 4 apa dia? Rukun. Ingat klik apa makna rukun? Barang yang tidak dapat tidak. Jika kita tinggal dia dengan sengaja, maka ianya batal. Itu dia panggil rukun. Dan ia tak diganti dengan sujud sahwi. Itu rukun. Tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Yang boleh diganti sujud sahwi sunat ab'ad. Yang tak kena ganti sunat ab'ad, dia panggil sunat hai'ah. Itu tak kena ganti. Dan tak batal kalau tinggal apa dia? Sunat hai'ah. Ingat dalam sembahyang ada 3 utir. Rukun, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Dia 3 utir tu ya. Rukun yang nombor 1 sekali. Tidak dapat tidak kena buat. Kalau tertinggal sengaja batal. Adapun sunat ab'ad boleh tinggal, tetapi semayang tak sempurna, maka boleh kita ganti untuk sempurnakan dia dengan kita sujud sahwi. Seperti baca kunut, selawat dalam kunut, berdiri baca kunut, duduk tahiyat awal, selawat dalam tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Sunat ab'ad tinggal pun boleh, sengaja pun boleh, terlupa pun tak apa. Nampak lagi? Satu lagi sunat hai'ah. Ingat gitu. Kita tasbih dalam rukuk, tasbih dalam sujud, di antara 2 sujud, tasbih kita sebut tu. Semua tu sunat hai'ah. Tak baca pun sah. Tak kena ganti sujud sahwi. Faham 3 utir tu tak apa lah semayang ni. Tak kira lah semayang sunat atau semayang yang wajib. Hak nombor 4 apa dia? Membaca Fatihah. Apa dia tu? Serta Bismillahirrahmanirrahim, termasuk sekali Fatihah bagi mazhab kita. Bagi mazhab kita ni kalau tak baca Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirabbil alamin tak sah. Ingat tu. Ini pegangan mazhab kita. Kita hidup mesti bermazhab. Zaman Nabi tak apalah, dia ibu mazhab. Apa yang Nabi terbit tu terus boleh tanya. Zaman kita tak jumpa Nabi. Ulama pun bahas. Ada yang jelas daripada Nabi, ada yang tak jelas. Bila tak jelas timbul khilaf. Bila khilaf tu dia panggil mazhab. Bukan saja-saja reka mazhab dah. Sebab bukan kita faham semua bahasa Nabi. Nampaklah.
Ada hadis Nabi tak jelas. Maka yang boleh faham bahasa Arab ni ulama dulu. Ulama dululah. Kawan kata aku pegang kok ni, kawan ni pegang kok ni, dua mazhab dah. Di situlah ambil pegang kelik dengan hadis Nabi kata ikhtilafi ummati rahmah. Khilaf umatku itu rahmat. Nampak lagi kalau pakai satu terang satu dah. Sebab tu dia panggil khilaf. Nampak lagi kita ada lawan sejenis. Duk lawan nak betul kita ada ada khilaf. Zaman Nabi ada khilaf. Bila Nabi naik tengok nak jumpa dengan Allah peristiwa Isra Mi'raj, timur mazhab dah. Tu Nabi waktu tu tak hijrah Madinah lagi. Baru dalam peristiwa Isra Mi'raj, kerajaan Islam tak ada lagi. Turun tu jadi mazhab lah. Mazhab Siti Aisyah, mazhab Ibnu Abbas. Awak macam mana berarti? Allah tengok macam mana? Aisyah kata tengok betul. Nampak lagi. Abbas kata tengok macam mana? Dia jadi dua mazhab lah. Kamu nak kata apa? Tu bak tengok Allah. Nampak lagi. Bak Nabi tengok Allah macam mana? Kawan ni pendapat gini. Di situ timur dua mazhab dah. Jadi kita nak pegang mana? Pegang Aisyah boleh. Kalau nak pegang hak Ibn Abbas boleh. Tu zaman Nabi tu ada. Bahasa dia dah. Tiba-tiba mari zaman kita akhir zaman ni tak payah pakai mazhab. Pening tu lah kita. Pening lah. Tak reti lah kita pun. Saya pun tak faham. Tak pakai mazhab mana boleh kita pakai faham. Sebab nak memahami hadis ni ulama dulu ilmu dia memang banyak. Bahasa Arab dia memang banyak. Jadi dia pun timbul setengah kata baca Fatihah. Fatihah termasuk 7 ayat. Sebab apa? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim termasuk 7 ayat. Sebab tu setengahnya dalam Bismillah Fatihah dia tak berhenti tang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia pegang kau tu. Campur sekali dengan Bismillah jadi 7 ha. Hak setengah pegang kata 7 ayat yang Allah beri pada Rasulullah berturut-turut, iaitu berhenti tang tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi 7 lah. Tak masuk dengan bismillah. Faham tak? Kita nak pakai mana? Pakai hak ulama ya, mazhab lah. Mazhab. Mari hak lepas ni kita mazhab Muhammad. Mu faham tak apa? Kita pening kepala. Tekan orang suruh tinggalkan mazhab. Mana boleh? Kita tak faham. Seorang baik bahas yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad 7 ayat berturut-turut. Hak mana ayat? Setengah kata sebab berhenti situ jadi 7. Setengah kata campur dengan bismillah jadi 7 Kalau berhenti situ campur bismillah 8. Hak tu pegang kata tu mazhab. Dua mazhab. Jadi kita pegang kata bismillah boleh baca. Hidup kalau kelahi wak. Dia ada hujah dia. Supaya orang nak meratik ginilah. Wiyuh gini pasal apa mengatik hu pula dah hidup kacau pula dah. Ulama dulu tok Pak Kiai dulu orang tarekat buat lama dah. Geng tarekat tu bukan caca macam kita. Lama lagi orang-orang soleh semaratik semayang dia mau kuat bukan cakap merapu macam kita. Hu tu domain bagi Allah. Dia siapa? Dia Allah lah. Tuju pada Allah juga. Dia kata tak ada apa siapa tak sebut lah. Waktu Sayyidina Bilal bin Rabah tu zaman Nabi tu ada tu. Dia masuk Islam dengan Nabi. Dia hamba Umayyah bin Khalaf. Hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Bila dia ikut Nabi Muhammad, Umayyah ni siksa dia, tambak tangan, bubuh batu atas perut. Dia sebut apa? Dia sebut Ahad. Dia tak sebut Allah. Pasal apa tak bertikai hak tu? Dia sebut Ahad apa? Ahad boleh jadi Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Apa tak disebut Allah kan? Nak dia masuk Islam dengan Muhammad. Pasal apa? Bila berapa sebut Ahad. Esa. Tuju pada Allah lah juga. Nampak berarti? Kita dah bertikir la ilaha illallah. Allah jadi kasihan. Semua orang sirah sebut ketika mana bila berubah
Tak, di atas padang pasir dia tak sebut Allah, dia sebut Ahad. 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 Ahad mana sa. Sa. Pak siapa tak sebut la ilaha illallah? Sebab dia apa masuk Islam dengan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa Nabi tak sering dengar kan? Apa lagi? Tok guru buat dia mau reti lah. Dia mau nak sebut hu, kan nak sebut Allah saja kan? Ada sebab dia. Kalau ikut petikai apa pasal dia ikut duk sebut Ahad bila ni? Sah lah. Sah. Esa Allah tu tak berbilang-bilang. Nak sebut mana pun boleh. Nak buat lagi. Kata tak. Mari gini duk cara hu tu tak habis-habis. Hu beci tengok sungguh lah. Duk tikai sebab apa geng tarekat kita derajah tak sampai tu sebab tikai lah. Kita mengaji SRP duk tikai orang STPN mampu tu kita. Tak sudah kita cara SRP kita sudah lah. Dia nak batik hu dia punya pasal lah, dia faham lah tu. Kita hak la ilaha illallah ni pun tak pagi, malah nak sebut dia kacau orang hak tarekat. Tarekat ni semalam 40,000 dah. Kita 40,000 kalau tak malam-malam. Jangan cip pasal lah. Nak dan ijazah dengan demo tu nak hikat kita nak pergi ikut torik jalan demo tu ada yang kena koda pun dah. Sebab ibadat ni kita kena paksa diri. Kita tak mau paksa tu tak mau hikat tu. Orang baik-baik demo tu orang soleh-soleh. Jangan kata apa tak tahu lah. Kita tak erti jangan duk kata lah. Bila kita kata orang tengok kita bodohnya. Duk tikai tajuk hu tu tak habis-habis. Negeri mik orang habis dah. Duk cara hu, duk cara baca kunut lah semayang. Aku pun heran juga. Orang tak bincang buat tu dah. Orang bincang pesanan semula dah. Nak tawan negara macam mana. Nak meretah kalau boleh. Nak perang fisabilillah. Nampak lagi. Perang besar Malhamah Kubra tu. Nak menghadapi tengok. Kok belah Asia Barat habis dah. Tak ada bincang dah buat kunut. Jadi jadilah ulama tulis. Macam ni ya. Tak payah duk lahir lah. Ada bismillah kan tak bismillah kan. Ulama buat siap dah. Kita turut sudah. Kita pegang hak baca bismillah. Hak setengah lagi tak baca bismillah. Boleh belakang. Nampak tak? Ya. Keempat, membaca Fatihah serta bismillah. Atau rukun mayang yang ke-6, yang 4. Ada buat selaris dah. Nampak lagi? Kena baca Fatihah bimolek. Tasdik dia betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak lagi? Tengok gitu. Baca betul mulai. Kalau tak boleh baca Fatihah dalam semayang. Nampak lagi? Kita baca pula ayat-ayat yang kita reti. Menggantikan Fatihah. Kalau kita baru masuk Islam lah mana tahu. Kita baru masuk Islam lah. Fatihah tak serti langsung. Tak bismillah. Tapi kul huwallahu ahad. Boleh dah tu. Tu tapi duk maya seorang lah. Tak boleh jadi tu imam lah. Tapi berusahalah untuk baca Fatihah. Tak boleh juga segala ayat-ayat pun tak reti juga. Memang teruk sungguh lah. Baca tasbih. Tak kira lah subhanallah, alhamdulillah kan. Tu orang tak boleh baca Fatihah. Tak boleh baca ayat Quran. Dalam waktu berdiri tu nak baca Fatihah tu tak reti. Kita ingat pun tasbih. Tiba tasbih lah. Tak boleh tasbih juga. Memang teruk sungguh lah. Memang lidah keras tu. Baca jugalah doa-doa apa. Doa pun tak cu juga. Duk diam koda 7 ayat Fatihah. Duk diam pun tak reti juga. Cari kayu 2-3 tiba masuk sini. Memang tak pakai betul lah. Jadi nak buat sabit tak boleh semayang tu sudut bahu. Kalau tak boleh baca hak ni boleh hak ni. Paling tak duduk diam. Allah Akbar. Nak baca apa tak tulas saung. Duduk diam agak-agak 7 ayat Quran. Lepas tu belajarlah jangan nak pakai duduk diam tu ya. Aku pun tak reti juga duduk diam. Tak duduk diam ada ubat je. Cari kayu 2-3 tu. Hak orang duk buat kasar apa siling tu. Pergi senyap-senyap puak atas kepala tu. Lajak sangat tu. Tapi tu nak banyak kata apa? Tak ada jalan nak tinggal semayang.
Sampai kan duduk diam pun boleh. Tu bagi orang yang memang tak boleh baca lah. Tak boleh baca langsung. Faham tak? Bukan ikut suka. Ulama ni nak uyak siap dah kita. Nak suruh kita buat juga. Bila payah-payah jadi mudah. Tu Islam. Iza doqa amru ittasa'a. Iza doqa amru. Apabila orang panggil sempit sesuatu urusan, ittasa'a. Maka diperluaskan. Asalnya payah lah tak baca Fatihah. Tak boleh. Fatihah ni rukun. Nampak lagi? Jadi nak semayang tu wajib. Nak buat macam mana? Tak nak bayar, tak nak bayar. Kena bayar juga. Baca hak lain pula. Tak boleh hak lain pun duduk diam. Tak apalah. Tapi jangan duduk aman duduk diam tu lah. Esok cari guru lah mengaji juga. Sehingga mengaji Fatihah pun tunggal langgang. Tak apa. Baca sakat mana boleh. Maka lepaslah dosa baca Fatihah. Tapi tak boleh jadi imam. Jadi makmum sampai bila-bila. Koda dia yang baca. Wahai makbu ya Allah yang baba bowling tak apalah. Dulu orang bowling. Tak apa lagi. Tapi dia tak berdosa dah sebab dia belajar dah. Duk ni wala bowling ni. Bowling tu kan golek lawan sukan. Nak tak payahlah lidah keras. Tok guru tahu nak week dah. Jadi-jadilah mu cukup dah. Aku ajar. Lepas dah lah. Tapi taklah jadi imam lah. Jadi makmum strict. Sampai sudah. Kalau tolak jadi imam tu memang bingung orang tolak tu. Tak boleh lah. Orang yang umi tak betul baca Fatihah taklah jadi imam. Kalau orang yang betul baca fasih duduk belakang, orang yang tak betul baca duduk depan, maka tak sah orang semayang hak ni. Jangan molek kita hak reti jangan duduk lari sangat. Lagi. Nombor 5. 5 daripada apa? Daripada rukun semayang. Rokok. Menatang apa rokok? Iaitu tunduk. Tunduk tangan mana? Hingga sampai 2 tapak tangan. Kira macam itulah. Allah buat siap tangan. Koda tangan kita sampai di mana? Sampai kepada 2 lutut. Tangan kanan sampai lutut kanan. Tangan kiri sampai lutut kiri. Maka koda tu mestilah dia akan jadi belakang kita betul. Kalau kita jenis panjang tangan. Bukan tangan panjang. Panjang tangan. Lagi. Tangan panjang curi orang. Maka kita bekokkan tangan kita sikit sekira-kira belakang kita sama dengan kepala. Itu dipanggil kesempurnaan rokok. Rokok lah. Macam tu. Boleh tak weh? Boleh. Pegang tangan dah di lutut tu. Tak pegang pun tak apa. Selang atas belakang. Sebab dia suruh pegang tangan tu sekira-kira nak pergi nampak betul badan tu sama tu. Karena bila pegang tangan automatik jadi gitu. Itu dia kata kesempurnaan rokok. Sekira-kira tangan mencekak akan lutut dan menyama akan belakang. Boleh betul. Tapi tak sekuat kerja lah. Bila tok tangan ni automatik jadi badan kita betul. Sampai jadi rokok. Tu dia panggil. Apa dah tu? Iaitu tunduk sampai apa? Sampai 2 tapak tangannya kepada lutut serta menjarangkan jari, buka jari. Waktu cekak tu. Pegang jari tu. Ada belakang tu kesempurnaan dia. Dibaca di dalamnya pula 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Hak tu sunat. Baca tu. Sunat hai'ah. Hak tunduk bokok rokok tu adalah apa dia? Rukun. Tu kenalah. Dan nak beri sempurna lagi mata melihat tempat sujud. Mata tengok situ. Tapi kalau mata tengok tu boleh, tapi tak sepenuh boleh. Kepala kita betul, mata tengok tempat sujud. Dijarangkan kaki agak-agaklah cekal gitu. Kaki kita berdiri tu. Nampak lagi. Dia ada cara dia. Dijarangkan akan jari tangan. Dia sebutlah kitab tu. Ada belakang tu. Jadi gitu. Jadi gitu. Tengok. Kalau musannaf rahimahullah. Tu rukun nombor berapa? Rukun nombor 5. Duk buat dah. Cuma kebetulan berjumpa dalam kitab lagi sedap lah kita dah buat. Baru dipanggil kita mengalir dalam, orang kata buat amal dalam mengaji. Kalau buat amal pakai tengok orang ni tak tahu, orang tanya kita tak yakin dengan ilmu kita. Sungguh kamu buat itu? Sungguh di mana? Aku tak tahu.
Ni sungguhlah aku mengaji lah kita ada. Tak apa, baru kita buat kerja yakin. Ku sakat buat dengan orang, kalau orang tahim buat tak betul kok mana. Ni kita tak yakin. Nak dapat ilmu yakin kena mari mengaji dengan guru. Nampak? Guru royak tunjuk macam mana. Ada perbahasan situ. Baca saja tak boleh. Saya tengok gak Piu Faiz bahas dengan Ustaz Asfar Salman. Allah hak perlih tu. Bahas bab takluk tanjizi koding tanjizi hadis perkara yang tak ada. Perkara tak ada ni kita nak ngaji tauhid lah. Perkara tak ada ni bukannya tak ada makdum terus. Ada benda tak ada. Seperti sungguh, bukan benda ada. Sungguh tak wahnya tu luruh, sungguh. Yang kita nampak wahnya, luruh bukan nampak. Sebab luruh bukan ada, tapi dia ada. Tu dia tak faham tu. Kata dia ni tak reti. Ustaz Faiz kata ya, wujud lawannya tiada. Yalah. Tapi ada benda tu tiada, bukan tiada terus. Seperti amru iktibari. Seperti benda sungguh. Seperti patah. Seperti runtuh. Bukan nampak. Bukit itu runtuh. Yang kita nampak bukit itu, tu wujudi. Runtuh tu kita faham ya. Maka nak kata runtuh tu tak ada terus macam makdum dah. Itu dia panggil tak ada. Tengok saya tengok perbahasan. Tengok tu, pegangan Isyairah Hurai macam mana. Tuan-tuan tengok tu, Piu PA debat dengan Piu Salman. Telah Elio ke? Dia tu guru ke orang tu. Yang pergi dia. Dia mengaji dengan kita baca kitab. Baca sendiri. Dengan kita mengaji guru lain. Kita mengaji baca sendiri. Kadang-kadang kita faham sangat tu. Guru kita mengaji, dia baik di guru dia. Sampai pada pengarang kitab. Jadi kita hurai kena. Kalau kita baca sedap kita, sehari hurai tak kena. Pening kepala. Saya tengok dia bahas bab tauhid. Bab tanjizi kodin, tanjizi hadis. Bab benda ada dengan tak ada. Ada benda tu tak ada terus. Seperti mustahil anak Tuhan. Tapi ada benda yang tak ada. Tapi dia panggil subut. Dia panggil sabit. Benda sabit. Sabit dengan hal. Tu perbahasan dalam kitab tauhid. Tengok kita. Allah musannif rahimahumullah. Tapi lawan tak jadi kerja dia cari koling pula. Tersuduk berbahas lah. Dia mau nak pegang hati dia mau. Tengok kita. Yang keenam daripada apa? Daripada rukun semayang tu tumakninah. Ni benda tak nampak ni. Tumakninah ni sungguh dia bagi. Jadi benda sungguh ada tak? Sungguh tak dia tu tumakninah? Sungguh lah duk diam tu. Yang kita nampak tubuh dia, diam nampak tak? Nak kata diam tu tak ada tak? Ada, tapi tak ada. Tu panggil sabit, benda yang kira-kira. Faham dia panggil. Jadi benda sungguh tu ada di dia. Sungguhnya dia tu duduk diam. Tumakninahnya dia tu semayang. Tapi nak nampak apa? Nampak badan dia lah. Diam tu duduk situ, tapi nak tunjuk tak boleh. Tapi nak kata tak ada tak? Ada. Tu dia panggil dalam tauhid ada. Tumakninah ni dia ni. Apa dia tok mana? Tetap anggota. Anggota duduk diam tu. Di dalam rokok bertikak itu. Kalau Allah Akbar gitu, tu dia tak panggil tumakninah. Tumakninah ialah rokok duduk diam. Di situlah ada hukum pula. Kita jadi makmum mari. Jangan mari-mari rokok terus. Dia kena takbir tu ihram dulu. Ada tengah ni dia mau kata mari-mari terus itu tu imam. Pening kepala tu dah. Nampak? Dia mendahului pada tu ihram nak kira macam mana. Takbirlah tu ihram dulu baru rokok. Ni doa pakai piuk tu. Masuk rokok terus. Aduh, tak faham tu. Yang tak boleh kita buat ketika itu baca Fatihah sebab tak ada. Tu dipanggil masbuk. Apa makna masbuk? Fatihah ditanggung oleh imam. Takbiratul ihram tu imam tak tanggung. Ada orang aja gigi tu. Tu imam duk rokok dah. Dia mari tu piuk, tuluk terus tu dia. Tu dia kata. Dia mari-mari itu tu imam duk rokok, dia kena takbir juga. Allah Akbar. Baru turun. Fatihah tu yang tu imam tanggung. Mana dia rakaat tu dikira lah. Dia tak bagi kita tiba rokok tu. Tu imam kena tanggung dengan takbiratul ihram dia. Beratlah.
Ada juga bahasa tu. Dia tak mau mengaji dah. Dan kita makmum pula mestilah mendapatkan akan rokok bersama tu imam. Apa dia tu? Tok makninah tu lah. Mendapat di situ ialah tok makninah dengan tok imam. Gigi tok imam rokok, takbir Allah Akbar, cak gitu. Agak macam tu. Tok imam bakit, kita bakit. Hak tu dapat rakaat. Kalau kita gigi tu, kita takbir Allah Akbar, bawa turun tok imam naik. Hak tu tak jadi. Tapi kecoh tak apa setengah tu, kecoh ikut lagi. Setengah tu kecoh itu ya. Tok imam dia turun, tok imam turun, dia mami takbir, molek dia nak turun, tok imam naik. Dia tak tetap bersama imam. Tapi dia kecing gitu ya, tiba gitu ya. Orang bukan nak tu. Kalau nak mengaji, dia kena tetap. Ni tok makninah tu lah. Di dalam rokok. Allahu Akbar, betul baca tasbih tu. Subhanallah wa bihamdih. Qada tu tak apalah. Subhanallah wa bihamdih. Jadi kita takbir Allah Akbar dan duduk kata imam sat. Qada subhanallah wa bihamdih. Dia bakit tak apa lah. Dia kira lah rakaat kita. Sebab dia tok makninah dalam rokok. Dan di dalam i'tidal. Allah kita sujud. Allah Akbar tu. Rabbi fili warhamni tu. Berhenti sat situ. Tetap anggota, jangan duk goyang-goyang. Situ dia panggil baca tasbih tu. Maka tetap anggota tu dia panggil tok makninah. Berapa dah tu? 1, 2 dah. Tok makninah. Okey. Dan sujud. Dalam sujud Allah Akbar, diam, jangan cung gitu begitu. Tu pos sembahyang di Indonesia tu. Sembahyang tarawih 7 rakaat. 20 rakaat 7 minit. Walau balim fikir tak ada nak menyawa. Habis-habis rebah tu. Mayang tu tak betul lah. Tak ada tok makninah. Tok makninah ni rukun. Dalam sujud Allah Akbar, diam sat baca tasbih subhanallah wa bihamdih tu. Apa lagi? 3 lah tok makninah itu. Nombor 4 di antara 2 sujud. Tidak tadi. Bukan tidak tadi silap saya tu. Tidak tadi lepas rokok tu. Sami Allah liman hamidah, duduk diam tu. Okey. Rabbana lakal hamd, qada tu. Lepas tu dalam sujud. Jangan nak potong mic tu lah. Saya nak tak ambil sesak. Tidak baca Rabbi fili warhamni. Silap tadi ni. Tidak dia lepas kita rokok, sami Allah liman hamidah, diam sat. Jangan sami Allah liman orang tunggu itu. Tak ada tok makninah. Sami Allah liman dah berhenti sat. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh. Jangan panjang. Dia jangan berdiri panjang ni, dia rukun pendek. Sat saja. Kalau sengaja dia buat panjang, batal. Sebab dia rukun pendek. Tapi kita terlupa. Berdiri ni terlupa jadi galik. Allah lamanya kita berdiri tidak. Sehari sujud sahwi. Kerana memanjangkan rukun yang pendek. Kalau sengaja batal. Jadi kena berhenti juga. Qada mana? Sami Allah liman hamidah. Diam. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tengok tu lah. Tu dia panggil tok makninah. Tahu apa lah? Dan dalam sujud. Lagi 3. Dan di antara 2 sujud. Sebentar nak sujud satu lagi, perak berhenti tu. Rabbi fili warhamni tu. Jadi 4 tok makninah. Jadi berapa dah? Rukun berapa dah? Ada kata rukun 13, ada rukun 17. Campur dengan tok makninah. Tu lah tu. Gitu. Hingga dapat akan yakin tok makninah itu. Dengan syarat kita yakin bahawa kita tok makninah dah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Bagai turun pula. Jangan duk goyang cium turun terus. Tak ada tok makninah. Dan tiada sempurna tok makninah itu melainkan dengan diam yang lama. Dalam rokok tak apalah. Rokok rukun panjang. Apa lagi? Kita nak lama sikit pun boleh. Dah. Tidak boleh dengan cepat. Makna dia tak berhenti langsung. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak sah mayat. Dia tak ada tok makninah. Itu dia panggil tok makninah. Tetap anggota.
Kita habis. Qala musannif rahimakumullah. Habis tu. Yang ketujuh daripada rukun sembahyang iaitu i'tidal, iaitu kembali ia kepada berdiri betul lepas rukuk. Tadi dah saya ayat tadi ni. Lepas kita rukuk Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Ni sembahyang yang biasa-biasa. Kalau sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari, dia kaifiat cara lain pula. Rukuk dia 2 kali. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu bakit klik baca Fatihah pula. Rukuk pula sekali lagi. Dia gitu. Tu dia buat gerhana matahari, gerhana bulan tu. Kalau ada tak kira pihak mana boleh buat. Dia panggil, dia ada kaifiat cara tu. Kaifiat yang lain semacam sembahyang rakaat lain boleh juga. Tapi boleh buat. Dia ada 2 kali rukuk. Tengok. Habis i'tidal. I'tidal tu termasuk dalam rukun. Masa bakit itulah. Sami Allah liman hamidah tu sunat sebut. Rabbana lakal hamd tu sunat. Bakit tu. Bakit dari rukuk tu. Duk diam tu pula tu. Termasuk i'tidal belakang. Yang ke-8, duk buat selalu dah kita ni, sembahyang ni. Ya nak? Duk buat selalu dah sembahyang ni. Cuma nak beri mengaji ni, beri kejap. Sekali mengaji tambah sikit, sekali mengaji tambah sikit. Tahu kau tahu. 2 sujud, iaitu sujud tu apa dia? Dihantar akan dahinya kepada tempat sujud. Apa makna sujud? Dahi ni kena buka. Tu setengah hak balut serban sampai bulu kening. Ku pun tak erti. Dia pakai piah sampai bulu kening, cekuk sampai sini. Okay. Nampak macam Ultraman Taro. Duduk sini ni. Dia kena kan tak tu? Nombor 8, 2 sujud. Apa sujud? 2 kali sujud lah. Sujud pertama, duduk i'tidal, duduk antara sujud kedua. Iaitu sujud tu dihantarkan, diletakkan dahinya, suku dahi sama situ. Bukan semua dahi, tamana dahi tak apalah. Janji kena dia nak kepada tempat sujud. Tempat kita sujud kena. Kalau kita pakai serban sakat ni, balut sakat ni, berlapik tak sah. Pakai kepiah cekuk sampai sini. Dia tak buka dahi. Okey. Terkatuk gini. Serta terbuka dahinya itu. Dahi kena buka. Ni. Keluar pakai serban tu. Tengah dia balut serban katuk sini. Dia bisa tengok 3-4 orang. Nak kata apa? Tua-tua dah. Dia tiba serban sini ni, katuk kening. Mayang dia tiba gini. Dia royak dah nak sujud mestilah dahi kena pada tempat sujud. Kalau berlapik tak sah. Berbeza dengan tangan dan kaki. Tapak tangan, kaki tak apa pakai sarung kaki. Boleh okey. Tapi dengan syarat bila sujud kaki kena pacak. Kalau kaki tak pacak tak sah. Berbeza lah. Adalah dia sujud kaki tak pacak, kaki heret. Tapak tangan ada, lutut ada, dahi ada, muka molek. Kaki duk gitu, tak sah. Sebab anggota 7, apa makna sujud? Menghantar 7 anggota. Tu sujud. Apa dia tu? Suku dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. Bila nak datangkan perut jari kaki, mestilah pacak. Tapi tengah tu dia tak itu, tak sah. Kita tahiyat awal, tahiyat akhir tak apa, berasa sakit kaki, lipat, tak sadu pacak. Sebab dia sunat. Adapun dalam sujud wajib baca kaki. Kok tu klik. Dah kita tak mengaji nak buat kena, batal lagi tak sah. Hentam sajalah. Hentam sajalah, boleh buat letih lah. Kita dah hajat dah. Dia wajib memacak kaki. Jika makmum di belakang
Tengok tu imam dia sujud tak pacak kaki, segera mufarakah. Niat terbit dari ikut tu imam tu. Jika ia lambat, batal sembahyang dia. Nah, kita ada boleh tu. Nak ayat kata apa? Nak ayat kata sujud dalam sujud wajib pacak tapak kaki. Pacak tak pacak jari kaki. Dalam kita tahiyat awal tahiyat akhir tak apa, sunat saja. Nak pacak atau pacak tak apa tu. Tapi sujud kena pacak kaki. Dahi kena, bi kena sini. Apa lagi? Nak pakai stocking pun tak boleh. Kas boleh. Lama lagi. Tengok. Habis tu. Ke-8 yang nombor 8 daripada rukun. Apa dia tu? 2 sujud. Iaitu dihantar dahinya kepada tempat sujud serta terbuka dahinya itu. Dan kena 2 peruk tapak tangannya. Ni. Tempat mana? Tempat sujud tu lah. Ni. Kalau berlapik tangan makruh. Lagi kau tulis dia tak batal lah. Apa tu? Ada lagi. Dan peruk jari kaki keduanya dengan dilipat akan dia. Apa dia? Dilipat akan dia jatuh kaki tu. Macam itulah. Jangan buat tu. Kaki itu. Jadi hak kita nak buat tu betul dah. Apa lagi? Hak buat betul lah. Hak tak betul tak betul juga. Saya ya tu kalau buat betul alhamdulillah betul dah lah. Jadi kita puas hati kalau kita buat tu kita tidak pakai kita betul. Nak heretkan hak ni sunat ke wajib tak tu. Bila tanya sebenarnya kita nak buat tu wajib. Nampak tu? Dilipat dia kata tu. Dan peruk jari kaki keduanya dengan dilipat akan dia. Jadi kalau kita tengok tu imam tu kaki dia semayang duduk gitu heret gitu tak payah. Kadang-kadang tu tak ada nak buka duduk gitu Ada dia sujud kaki nak buka pun malah. Ada. Mayang macam-macam. Nak tengok mayang kemas lagi, tunggu bulan puasa. Macam-macam dia bagi. Sebab tung kali mari mayang ikut remah. Dia ikut berasa. Kalau tegur marah kita, muka merah menyala marah. Aku pun lama ni makan garang. Bukan sekat garang, belacang pun makan lagi. Orang baru nak hajar aku. Dia buat lah. Dia pun kita kot tu ya. Garang, belacang. Garang, Melayu dan tu ya. Tegur dia mau tua, dia waktu baik tu. Aku makan garang. Dia buah garang. Tak apa garang. Murah garang pun duit kilo. Kik-kik makan garang. Kik-kik makan garang. Makan garang ni lemung ya. Nak takat lemung kata buah garang. Hidup tebik pepatah tu lah. Umur orang muda pernah tahu apa. Kami makan garang dulu. Tak apa garang. Nak makan lencok tak lah juga. Tengok ini. Allah musuh ni aku kata tua dah kita mengajar dia mau. Jawab kita itu. Kami makan garang lama lah. Makan garang ni lemung ya. Tabur di rupuk ke remah makan tu. Orang Melayu jenis tu ni. Dia suka buat itu. Tengok. Saya orang tua-tua ingat itu. Padahal tak tupa rukus mayang pun tak erti. Tua saja ya. Lagi. Ada jawab itu. Kami makan garang tu. Dia kata kami tua dah. Saya jawab pula. Tua saja nak buat apa bodoh. Kalau umur 15 apa pandai bagus. Tua umur 80. Rukus mayang tak tu. Bodoh nak buat apa tua. Kalau ikut tua kah? Nampak lagi. Kebak tua berlama. Kebak umur berapa puluh tahun dah. Tu payah sikit-sikit kira tua. Ilmu bukan nanti tua. Orang tua berlambak. Kan Nabi kata, sebaik-baik orang yang pendek umurnya, baik amalannya. Seburuk-buruk orang yang panjang umurnya, buruk kelakuannya. Tak tupak. 80 umur. Mana wajib tak kerti. Rugi. Umur 80. Tak tupa 1. Rugi. Panjang umur. Kawan tu umur 40 30 Tapi tu belakang dah menuju hukum hakam. Tu baru bagus.
Tua saja sakat umur payah mana, jangan jelek, tua. Kita dulu bukannya muda, bukannya bisa, bukan tak bisa muda, kita bisa muda. Habis. Yang ke-9-nya, apa dia lagi ni? Duduk antara dua sujud hingga betul qada tu'maninah. Duduk antara sujud ni. Duduk macam mana ni? Duduk seperti tahiyat awal. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni tu. Duduk tu qada mana? Berhenti juga. Tetap diam tu. Tu dia panggil diam tu. Diam tu tu'maninah. Qada tu'maninah. Duduk antara dua sujud. Duduk tu rukun. Apa lagi? Tu'maninah tu pun rukun. Diam tu. Kalau tak ada rukun dia tak sah. Banyak orang dia duduk antara sujud ada tapi duduk tak diam. Allah Akbar. Tak sah. Dia kena berhenti. Dia ada orang panggil ada perenggan dia antara satu-satu. Beza antara rukun, beza antara sujud. Dia ada perenggan sat. Dia ada ni atau panggil tu'maninah berhenti sat. Satu. Nak ayat semayang tu ada orang panggil ada sepadan dia. Ada tempat berhenti satu. Nak ayat kata tu'maninah. Habis. Yang ke-10-nya duduk bagi tasyahud akhir. Duduk tu pun dia kira rukun. Baca tasyahud akhir juga rukun. Duduk. Dua lagi. Duduk ni macam mana? Tak faham. Cuma ulama hurai pula duduk macam mana? Sunat duduk tawarruk dia bagi. Apa duduk tawarruk? Iaitu dilentangkan akan kaki kiri di bawah betih kaki kanan dan punggung letak atas lantai. Nama lagi? Dan dilipatkan kakinya. Itu ni sunat belakang ni. Boleh duduk tak? Boleh duduk belakang. Cumanya sunat macam tu. Jadi dia nak pergi duduk saja. Duduk tu dia panggil rukun. Bertipuh tu. Sebab menghadap Tuhan ni. Menghadap orang besar macam mana keadaan. Boleh kita duduk macam samsing. Bukan silap. Tak boleh. Kena bertipuh itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala sebutan-sebutan zikir-zikir yang baik-baik tertentu bagi Allah. Dalam keadaan duduk bertipuh itu, lecehnya kita ni. Keadaan tu nak royak sesuatu tu. Keadaan kita menghadap Tuhan, duduk dalam keadaan hormat besarnya Allah tu. Maka dia buat keadaan duduk tu. Duduk menghadap orang besar macam mana? Tipuh. Dalam keadaan kehambaan. Okay. Yang ke-11 membaca tasyahud akhir. Tahiyat lah. Tasyahud akhir tu. Lagi kena baca. Sampai dan termasuk situ apa dia? Yang ke-12 solawat. Jangan sampai tahiyat akhir saja. Di belakang kena tambah selawat. Kemudian daripada tasyahud akhir. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kalau berhenti situ tak boleh. Tambah lagi. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu mulia Nabi Muhammad tu. Kalau semayang kita tak selawat ke dia tak sah. Semayang wajib pun tak sah. Semayang sunat pun tak sah. Tu mulia Nabi Muhammad. Dalam ibadat kita bergantung dengan dia juga. Tak sebut nama dia, tak boleh pakai semayang kita. Berat kita ni. Tahiyat akhir kita tak selawat, tak sah. Sebab dia bubuh rukun tu. Jadi selawat tu termasuk rukun daripada sembahyang. Tak kira lah sembahyang sunat atau sembahyang wajib. Sebab apa? Nak ayat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mulia Nabi Muhammad. Jadi kita ke zaman ni tengah mana nak buat ikut Nabi. Bukan suruh selawat saja. Sekadar selawat saja bagus dah. Tak cukup dengan selawat.
kena berjuang menaikkan agama Nabi Muhammad. Bukan suruh selawat semata-mata. Ya, kena selawat hari-hari kalau boleh. Kalau selawat sekali dapat 10. Tapi tak cukup sekadar selawat. Kena fikir, cari jalan, kerah tenaga. Apa nak? Nak menaik agama Allah. Al-amal ma'ruf nahi munkar kena buat. Kami selawat sedap gitu. Nabi tak sah pedang. Okay. Selawat nak tunjuk sayang ke Nabi bukan sekadar selawat saja. Nampak tak? Tu selawat ya, satu daripadanya, bukan kata tak. Nak tunjuk sayang Nabi, kena tunjuk juga akhlak Nabi, kena raya agama Nabi tunjuk, kena cegah kemungkaran yang Nabi benci. Nabi tak suka tentang apa? Kita larang. Kita tegar. Okay. Kita ini tak. Nabi suruh berbaik-baik dengan orang beriman. Suruh buat Islam, tanggungjawab kita. La na'budu illa iya mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami mengabdikan, memperhambakan diri kami ini, melainkan apa dia? Mukhlishina lahuddin, sebab kami mengikhlaskan diri kami dengan agama kami ini. Betul tak? Ikhlas agama lah kita ni. Agama dengan pakat nak tanah berarti. Tak masa dengar takbir raya dekat nak raya kau game menteri-menteri pekat duduk depan. Alah, betul tak? TV 1, TV 3. Allah mukhlishina lahuddin. Tu dah kata apa? Mukhlishina lahuddin. Sebab apa ni? Kami mengabdi diri. Sebab kami ni mengikhlas diri dengan agama. Makna dia kalau mana tak kenal dengan agama kami tolak. Bahu dah. Lepas tu di belakang ada ayat lah. Walau karihal kafiru. Walau dibenci oleh orang-orang kafir. Kena lah tu. Jadi hak kita nak buat Islam ni orang kafir benci. Walau mau benci pun kami buat juga. Sebab kami ikhlas dengan agama. Kita ini orang kafir tak suka kita buat ke tak? Aku nak tanya soalan ni. Tuan-tuan tolong jawab, jangan pergi jawab seorang. Jadi dok takbir raya tu kita bohong diri kita raya. Bila kita dapat kuasa nak ikhlas agama ke nak jaga hati orang kafir. Nak jaga hati orang kafir sebab orang kafir beri undi. Sungguh ni bukan aku kata. Tu nak mengakulah dalam takbir raya tu. Tu tak makna tak apa. Kami ni nak abdi Tuhan denganmu. La na'budu illa iya. Mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafiru. Walau orang berkafir benci kami nak buat agama kami. Ada dia mau getuk sikit. Kalau hak Islam kau cek sampai habis. Nak ikhlas kau mana? Jangan duk tipu lah. Orang kenal kita. Mana tekan Islam tu nyekorek. Ni nak cek pasti pula. Pasti tu seka tak terbaik jadi tak kawan dia. Budak-budak pasti tu. Anak saya 6 orang, dia duduk Unisa sekarang lagi pasti tu. Okey. Hak nombor 2, nombor 3, 4 final pasti ya. Seorang tak klik nak bunuh orang tak ada. Cikgu pasti tak bisa ajar pun. Lepas tu kalau kerana gaji pasal apa pula? Apa tak kita tanya orang dah nak nyong? Orang nak nyong pasal apa? Tuan nyong beri 4 butir, apa 10? Make lah 5. Tu tolong geng-geng nak nyong nak butir. Tanya 5. Padahlah kalau pasti pada politik ya sebenarnya. Kalau ikut rakyat susah, mau bagi gaji orang kampung tak ada gaji tu. Motong tak leh. Haduk cari rotan kadang-kadang seminggu boleh RM50 ya, seminggu. Ni dok kalau hak pasti ni cikgu suka-suka rela nak buat ikut dia. Dia nak hajar. Nabi kata alif lam mim dengar bi molek. Tidaklah aku kata alif lam mim satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf dah. Tiap-tiap satu huruf nisbahnya bagaikan 10 ekor unta yang bunting. Ni saya nak jawab bagi cikgu pasti.
Jadi kalau alif lam mim pun hajar kat budak, jadi 30 ekor yang bunting. Cikgu pasti duk hajar ke budak ngaji. Anak saya ngaji pasti 5 tahun boleh baca Iqra 3 pak lah. Cikgu tu bukan sekadar nak duit. Laki dia jual petai lagi, boleh lebih pada tu lagi. Dia kalau kacau apa. Nampak lagi. Dia apa bayar cukup banyak tu, dia nak pahala lah sama di Tuhan sana. Kalau dia hajar anak pasti tu, kita kata 10 generasi, berapa puluh ribu pahala dia boleh. Satu huruf macam 10 ekor utang mengandung. Kalau 10 huruf, kebudak yang reti mengaji Quran ni berapa puluh ribu dah di tangan cikgu-cikgu pasti 100 juta lah. Budak-budak yang masuk tandingan musabaqah, yang baca Quran, hafal Quran, asalnya daripada baca Iqra di pasti. Cikgu pasti ni mendapat pahala unta bukan sakat sekor sekanan. Bodoh kena nasong nak kacau cikgu pasti. Biarkanlah. Saya dah pergi cek juga anak saya, kok dia mau hajar tak kawan. Hajar liwat ke? Tak ada. Cikgu betina nak liwat tak apa. Cikgu pasti bukan dah jetang. Aku pening sungguh lah. Aku pening sungguh ni, kacau sungguh. Ini kacau pasti lah. Duk cek apa. Sepatutnya kami ni oleh kerana pihak sepasti ni ada kalanya cawangan yang beri duit. Ada kalanya kutip yuran daripada ibu bapa. Ada setengahnya, kita bukannya sistem macam kerajaan, ada kementerian pelajaran yang support guru. Kita orang ibu bapa yang suka sendiri di situ fikir berislam ni. Buat sendiri ya pasti. Nak fikir sendirilah, patutlah iuran beri ibu bapa lah suka, boleh pilih nak kita nikah lagi ya. Nak pergi kemas bodoh dekat kami. Tapi dia mau nak pergi pasti sebab ada kesan. Salah tak apa? Nak cek kerana gaji guru, nak tekan kerana menekan guru yang buruh. Ni cik mengarut lah. Ni mengarut ni. Ini something wrong dia punya. Ada sesuatu yang tak kena. Nampak lagi. Duk sabit kenapa? Dia menekan guru yang tidak padan dengan gaji. Ku tak padan gaji, tambahlah gaji. Aku nak uyak pasti kampung kami no. Nurul Kawakib. Saya mula-mula buka dengan Ustaz Sayuti. Ini ada live di Singapura ni. Tanya Ustaz Sayuti hidup itu. Waktu tu cari cikgu nak bayar gaji 300 sebelah. Tak sehani mati dah. Dia mengaku nak. Di kampung saya tanya siapa nak wakaf duit. Boleh. Seorang RM5, seorang RM5. Tu surau saya tu kamu. Seorang RM5 tiap-tiap bulan kutip. Dapat 150. Yuran 150. 300 bayar cikgu. Saya pecah cawangan duduk betul lapang. Serah ke Ustaz Sayuti. Buka Sri Tengah. Saya bisa buka pasti. Atas kesedaran kami. Pak siapa nak kacau? Cikgu pula kami ke pasal mic heret tekak mic macam juga. Dia nak saya seorang boleh tak? Nak boleh dapat pahala juga. Koda mana dia pun faham kan ada duit. Jadi kerajaan patutnya cikgu yang gaji 500 kami tambah 1000. Tu betul. Tanyalah pengarah pasti pusat. Ada berapa ribu guru-guru pasti kerajaan akan salurkan 6 bilion. Ada gerang semua tu. Ini kacau pula dah. Dia nak buat janji SBH lah. Dikorek tu salah seorang yang ada silap sikit, rekeh lah. Ini jaga tuan-tuan, musuh Islam semua ni. Lagi saya cakap tu terang lah. Saya tahan lah, gerang sangat aku tengok. Jahanam agama kita ni. Teruk kita ni tuan-tuan nak jadi dia carilah dalam 100, 2, 3, 4 ribu ni adalah seorang mungkin bekas banduan ke yang terlibat jadi pengurusi pasti. Dia mula rekeh lah. Boleh kira, tak boleh kira. Apa-apa boleh jadi. Boleh buat tuan-tuan. Dia mau ada kuasa. Tapi kita ada Allah. Ingat tu. Kita ingat senang kan kita nak berjuang Islam. Musuh keliling. Nah, saya besar sesedih kalau tutup hari ni habis lah. Budak-budak kita tak ada pilihan lah. Dulu kemas buat. Di tempat saya duduk di Kedah kemas Batu Lapang tu. Ada satu kemas. Ibu bapa hantar kemas. Pasti kami buka. Pasti. Setahun saja bila masuk darjah 1, budak yang masuk kelas A darjah 1, cikgu sekolah kebangsaan pilih pula. Yang darjah 1 A semua kelas ni. Sebab boleh baca. Tu bukti siap. Mulalah orang hantar pasti. Nampak tuan-tuan? Ini bukti dia.
Jadi kita jangan duduk diam diri, terang di masyarakat. Jangan harap tutup guru saja. Tegaklah. Musuh banyak. Apa lagi? Racun tu banyak. Kita boleh penawar banyak sikit tak apa lah. Kita serah pihak atas lah. Kita serah pada Allah lah. Urusan Allah Ta'ala. Agama dia. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ingat tu. Allah kata dalam Quran. Mereka cuba nak padam nur Allah. Musuh Islam ni Allah bagi dalam Quran dah. Mereka cuba nak padam nur Allah. Kalau boleh tak mau suasana Islam tak mau. Nak hiburan, menari, mengaruk macam tu ya. Allah kata wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan agamanya walau dibenci oleh orang-orang kafir. Ini apa lagi? Orang benci tak payah. Tapi kita kena jadi pelakunya. Watak-watak kita kena pegang lah. Nak menyempurna agama Allah. Abang Razi pegang bahagian masjid. Saya bahagian mengajar. Abang Bahing sebahagian sibrah channel. Masing-masing lah. Tok Siap bahagian Tok Siap. Pak Ding dia bahagian dermawan. Dia tokai channel. Kuih iklan channel Pak Ding. Apa lagi? Channel Satan Kepala Sawit. Apa lagi? Masing-masing kerja kita melainkan untuk menaik Islam. Tuhan tengok. Apa lagi? Kita menjadi orang panggil, kalau kita tak penuhi watak tu, Allah bawa orang lain watak tu. Kalaulah watak penderma, kita berhenti tak menderma, Allah hakik orang lain, untung ke orang tu. Kalaulah watak ustaz ni kita berhenti buang, sodok kerja ustaz, jaga tanam musangking. Nak lagi, duit lagi banyak. Boleh. Tak kena mari sini aku. Jual musangking, token besar. Nak lagi. Allah isi orang lain, rugilah kita. Kalau kita tak masuk bahagian berjuang, maka Allah isi orang lain. Nak heran apa? Allah. Takut tepat tu orang lain baik, kita masuk jadi watak ni. Tentang Allah menaik agama Allah dia. Tu nak ayat bipahan. Tu saya sekarang panas dengar tengok tadi. Kebetulan buka tadi mata, pasti pun nak kena siasat. Aku kata pula dah belakang parang sungguh lah kata. Pasti hidup buat molek lah. Daripada zaman dulu lagi. Hajar budak-budak mengaji Iqra. Nampak? Bukannya reti pakoh pula tu. 5 tahun anak saya anak pakoh tak apa. Hotel pun tak kerak lagi. Nak pakoh nak tanpa demo tu. Tak tupak lah. Lagi. Takut ke budak pasti pula. Belak-belak tu. Nak suka agak-agak kali. Habis. Yang ke-10-nya duduk bagi tasyahud akhir. Yang ke-11-nya membaca tasyahud akhir. Dan ke-12-nya membaca selawat. Kemudian daripada tasyahud itu, selawat Nabi Muhammad kena baca. Nampak lagi. Yang ke-13-nya memberi salam pertama. Salam nombor 2 sunat. Jadi salam nombor 1 paling tekak pun sunat, paling tekak kanan, paling tekak kiri. Koda mana paling tekak sunat? Koda sekira-kira orang belakang nampak pipi. Aku dah bertanya koda mana yang paling tekak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sakat tu assalamualaikum tak jadi. Hak sunatnya sakat tu agak-agak orang belakang nampak. Tak payah tanya dia lah, mau nampak tak nampak. Jadi salam nombor 2 sunat juga, paling tekak kiri sunat juga. Mudah faham gitu. Yang wajibnya assalamualaikum hak pertama saja. Yang nombor 14, hak ni dia panggil rukun 14 ni. Tertib. Apa maksud tertib? Yakni dahulukan yang dahulu, kemudiankan yang kemudian. Apa lagi? Lepas pada rokok, iktidal dulu. Jangan lepas rokok sujud selalu. Tak tertib lah. Nampak tak? Lepas pada iktidal baru sujud. Lepas sujud duduk antara sujud, lepas tu sujud kedua. Jangan turun-turun tu terus iktidal. Pening kepala. Sagi sujud, lepas tu beri salam, lepas tu beri betul pula. Itu dia tak panggil tertib. Bukan tertib ni makna dia sopan santun. Tertib ini aturan. Aturan sutih-sutih. Jadi masuk 14 nak adalah tertib. Jadi tertib ni juga termasuk rukun lah juga.
Aku tak nak tertib, tak sah rukun. Dia mudahlah. Jadi adalah kita mengaji rukun 14. Ni. Ada yang mengaji apa ni rukun sembahyang, rukun 13. Ada yang mengaji rukun 17, campur dengan tok makninah 4. Boleh belakang. Ada setengah orang kata kalau tak reti rukun 13 tak sah, tak boleh sembahyang. Dia kata dia pun tak mengaji. Tu bingung orang panggil. Kau suruh hafal, dia suruh tahu. Tak hafal pun tak apa. Tanah situ dulu. Dan sunat dibaca kemudian dari takbiratul ihram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihnahu fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saya jamak dah banyak kereta.